Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Iza Farhana binti Ahmad dengan nombor matrik 280-758 akan menerangkan definisi pergaulan bebas. Apakah itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah satu tingkah laku yang mengatasi batas daripada kewajipan, tuntutan, aturan, syarat serta perasaan malu. Pergaulan bebas juga sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersikap negatif seperti seks bebas, dadah, kehidupan malam dan lain-lain. Pergaulan menurut Islam pula adalah satu komunikasi yang berlandaskan Al-Quran di antara lelaki dan perempuan yang berbeza jantina. Percampuran antara lelaki dan perempuan yang mendedahkan mereka antara satu sama lain dikenali sebagai ikhtilat. Pengertian ikhtilat pula membawa maksud kepada berdua-duaan di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram di tempat terbuka yang berkemungkinan akan terjadinya suatu hubungan antara keduanya sama ada dengan pandangan, isyarat ataupun perkataan. Realiti pada hari ini menunjukkan bahawa masalah sosial kian meningkat sehingga mempengaruhi anak-anak remaja di negara kita. Assalamualaikum, nama saya Azura Syafiqah binti Azman 279562. Saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Kami telah menggunakan dua kaedah iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif, kami menggunakan sumber internet sebagai rujukan utama kami kerana kita sedia maklum bahawa internet amat mudah diperoleh pada masa ini. Kami juga turut menggunakan rujukan perpustakaan di mana kami mengakses laman web perpustakaan secara atas talian untuk menambahkan informasi. Selain itu, untuk kaedah kuantitatif, kami menyediakan satu soal selidik di mana kami menggunakan medium Google Form untuk membuat soal selidik yang merangkumi 3 bahagian iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, faktor dan kesan pergaulan bebas dan bahagian C ialah langkah yang boleh diambil bagi mengatasi isu pergaulan bebas. Berdasarkan soal selidik yang telah dijalankan, kami memperoleh 147 responden yang merangkumi pelbagai jantina, umur, kaum dan status. Setiap responden memberikan pandangan mereka sendiri dan menyebabkan kami mempunyai pelbagai variasi jawapan dan pandangan. Oleh itu, kaedah-kaedah inilah yang membantu kami untuk melaksanakan kajian mengenai pergaulan bebas ini. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya ialah Eng Hui Chi dan nombor matrik saya ialah 279206. Hari ini, saya berada di sini adalah untuk membentangkan objektif kajian yang dikaji oleh kumpulan kami terhadap isu pergaulan bebas. Objektif kajian yang pertama adalah mengkaji faktor dan kesan tentang isu pergaulan bebas. Objektif kajian yang kedua adalah mengenal pasti langkah efektif untuk mengatasi isu pergaulan bebas. Dan objektif kajian yang terakhir adalah menganalisis pandangan orang ramai terhadap isu pergaulan bebas. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Dr. Syairul dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ui Sing Meng dan nombor matrik saya ialah 280778. Saya akan membentangkan permasalahan kajian pergaulan bebas. Kebelakangan ini, masalah pergaulan bebas yang berleluasa semakin membimbangkan. Antara contoh pergaulan bebas ialah seks bebas yang merupakan penyumbang peningkatan penyakit HIV. Menurut data.gov.my, terdapat 3,330 kes penyakit HIV yang telah dilaporkan pada tahun 2015. 3,397 kes pada tahun 2016 dan 3,347 kes pada tahun 2017. Tren HIV yang merebak ini bukanlah lagi daripada penagih dada yang berkongsi jaruman suntikan, tetapi lebih banyak jangkitan akibat aktiviti seks bebas antara pasangan kekasih atau suami isteri maupun pasangan homoseksual atau biseksual. Berdasarkan statistik Kementerian Kesihatan Malaysia, dianggarkan secara purata 4,000 remaja perempuan yang hamil bawah 18 tahun telah dilaporkan setiap tahun. Lebih-lebih lagi,
Terdapat 577 kes pembuangan bayi dan janin yang telah direkodkan antara Januari 2014 hingga Disember 2018. Manusia yang bergaul bebas tanpa mengira jantina akan memberi impak negatif kepada masyarakat dan negara kita. Terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Taukia Yi dan nombor metrik saya ialah 280616. Saya akan membentangkan faktor-faktor yang menyebabkan isu pergaulan bebas. Berdasarkan soal selidik dan pencarian maklumat yang telah kami buat, faktor pertama yang menyebabkan isu pergaulan bebas ialah penyalahgunaan internet dan media, iaitu faktor yang berkaitan dengan aspek intelek. Dan faktor ini telah mendapat peratus yang tertinggi dalam soal selidik kami, 43.5%, iaitu 64 orang responden yang berpendapat sangat setuju faktor ini telah menyebabkan berlakunya isu pergaulan bebas. Pada zaman yang moden ini, perkembangan teknologi yang pesat seperti kemunculan laman-laman sosial, siaran televisyen yang berbagai, menyebabkan seseorang individu menghabiskan banyak masa rehat mereka dengan penggunaan media. Hal ini menyebabkan seseorang individu munculnya kecurigaan dan keingintahuan mereka untuk mencuba hal-hal tersebut. Selain itu, faktor yang lain ialah pegangan agama yang tidak kukuh, yaitu faktor yang berkaitan dengan aspek rohani dan telah mendapat peratus yang ketiga tinggi, 41.5%, yaitu 61 orang responden yang berpendapat sangat setuju faktor ini telah menyebabkan berlakunya isu pergaulan bebas. Kebanyakan individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kukuh tidak percayai dengan keucupan hukuman Tuhan. Biasanya, mereka akan menyalahkan Tuhan apabila mengalami sesuatu kesusahan sahaja. Sekiranya seseorang individu mempunyai pegangan agama yang kukuh, mereka tidak akan membuat perkara-perkara yang tidak memoral, kerana takut kepada hukuman daripada Tuhan. Salam sejahtera, nama saya Ong Ki Chen, nombor metrik 280146. Saya akan terus membentangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas. Faktor yang seterusnya adalah berkaitan dengan aspek jasmani, iaitu pertumbuhan fizikal. Perkembangan fizikal seperti perubahan bentuk badan akan menyebabkan perubahan emosi dan psikologi seseorang individu. Hal ini akan menyebabkan seseorang individu mula berminat dan tertarik dengan individu berlainan jantina dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Selain itu, faktor yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas adalah konflik dengan ibu bapa dan keluarga. Terdapat 27.2% responden berpendapat sangat setuju dengan faktor ini. Ibu bapa merupakan pemimpin yang paling penting dalam sistem keluarga. Kualiti persekitaran seseorang individu banyak mempengaruhi kualiti perkembangan dan kesejahteraannya. Kini, ibu bapa terpaksa bekerja untuk memenuhi keperluan ekonomi keluarga. Jadi, terdapat banyak ibu bapa yang sibuk dengan kerja, kurang memberi perhatian dan gagal memberikan pengawasan moral kepada anak mereka. Tambahan pula, terdapat harapan atau peraturan ibu bapa yang dianggap bertentangan dengan nilai anak mereka telah menyebabkan anak mereka mula memberontak dan ingin mencari kelompok yang sesuai dengan jiwa mereka. Faktor yang terakhir ialah ketidakstabilan emosi yang sangat disetujui oleh 22.4% responden. Ketidakstabilan emosi merupakan salah satu contoh aspek emosi. Individu akan menghadapi berbagai cabaran dalam sepanjang hidupannya. Perasaan marah, sedih dan sebagainya akan digalami apabila menghadapi masalah. Individu yang tidak mengenali perasaan dengan baik juga akan menghadapi ketidakstabilan emosi. Hal ini akan menyebabkan mereka menginginkan keseronokan dan terdedah dalam pergaulan bebas.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syafiqah binti Azian, matrik nombor 279479. Saya dari kumpulan 4 ingin menerangkan tentang kesan pergaulan bebas menurut Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, yang pertama ialah jasmani, iaitu seks rambang. Okey, seks rambang ni boleh ditakrifkan sebagai seks dengan casual friends. Contoh tingkah laku hubungan seks rambang ni adalah one night stand, iaitu seks hanya satu malam, bahkan kita tidak mengenali siapa pelakunya. Hal ini akan menyebabkan terdedahnya kepada penyakit kelamin seperti HIV dan STD. Okey, HIV ni macam sejenis penyakit yang tersebar melalui hubungan seks, manakala STD ni pula berpunca dari beberapa jenis virus, bakteria atau kuman. Okey, seterusnya adalah menurut emosi, iaitu sikap terlalu terbuka antara lelaki dengan perempuan. Perbuatan ini disebabkan mereka terlalu selesa bergaul tanpa mengira batas sehingga menyebabkan kesan buruk yang bakal berlaku. Sebagai contoh, remaja perempuan mengandung sebelum berkahwin. Lebih parah lagi, sekiranya ahli keluarga mereka tahu dan tidak boleh menerima hal tersebut, remaja itu akan menjadi stres atau berfikiran tidak waras, seperti ingin menggugurkan kandungan itu atau sebaliknya. Kita sedia maklum bahawa kes pembuangan bayi di negara kita ini semakin berbeluasa. Okey, yang ketiga ialah menurut rohani, iaitu berlakunya zina dan lahirnya anak luar nikah. Hal ini disebabkan bermulanya dari iktilat, pandangan, iaitu dari pandangan, isyarat, perkataan dan seterusnya adalah perbuatan. Okey, apabila pergaulan lelaki dan wanita tidak dijaga, maksiat akan berlaku antara mereka kerana apabila kita berdua-duaan, mesti ada yang ketiga iaitu syaitan. Okay, syaitan akan menghasut dan nafsu manusia tidak dapat dikawal, maka terjadilah zina. Zina merupakan dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah SWT, melainkan kita meminta ampun dan taubat kepadanya serta tidak mengulangi lagi. Okey, yang terakhir ialah intelek, iaitu proses pembelajaran terganggu. Tumpuan dan fokus mereka tidak lagi ke arah pembelajaran, di mana prestasi mereka juga akan merosot kerana kurang fokus di dalam kelas. Sebagai contoh, banyak masa pengajaran dan pembelajaran terluang disebabkan mereka suka membazir masa dengan berbuat perkara yang sia-sia sebelum cikgu masuk ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis Nasuha binti Jamaluddin dan saya memegang kad matriks 279924. Terdapat banyak langkah dan penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pergaulan bebas. Langkah pertama adalah daripada sudut jasmani, iaitu kita mestilah mengelakkan berpasangan pada usia muda. Kenapa saya kata begitu? Kerana remaja yang terjebak dengan masalah percintaan kebiasaannya lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara negatif seperti seks bebas. Gejala negatif seperti seks bebas adalah berpunca daripada hubungan percintaan tanpa ikatan yang sah. Kata orang, dari mata turun ke hati. Begitu jugalah dengan bercinta. Pada awalnya, pihak perempuan akan berasa segan silu pada pertemuan pertama mereka. Lama-kelamaan, pertemuan menjadi satu kebiasaan. Seterusnya, apabila kerap bertemu, remaja akan cari jalan untuk mengeratkan hubungan dengan melakukan perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Misalnya, mereka akan cuba untuk berpegang-pegangan tangan dan bersentuh-sentuhan tanpa segan silu. Hal ini seterusnya akan menjurus kepada hubungan seks luar nikah. Dan pada akhirnya, kebarangkalian untuk mengandung anak luar nikah adalah tinggi. Bukan itu sahaja, malah kebanyakan pasangan-pasangan yang melakukan hubungan seks luar nikah akan lebih berisiko untuk terkena penyakit kelamin. Jadi, tegasnya, elakkanlah berpasangan di usia muda kerana kebanyakan pasangan-pasangan di usia muda gagal untuk membezakan perkara yang baik maupun yang buruk. Langkah kedua adalah dari segi emosi, iaitu psikologi dakwah. Antara pendekatan psikologi dakwah yang boleh digunakan oleh para pendakwah untuk golongan remaja yang berisiko adalah seperti pendekatan motivasi ataupun pendekatan kaunseling. Hal ini sedikit sebanyak dapat memulihkan serta menetralkan kembali mental dan emosi remaja-remaja yang berisiko yang pernah terfikir untuk terlibat dengan gejala negatif ataupun pernah berkecimpung dalam pergaulan bebas. Namun, proses bimbingan psikologi merupakan satu proses yang beransur-ansur
dan sebenarnya memerlukan kesabaran yang sangat tinggi kerana ianya merupakan proses yang melibatkan tazkiyah al-nafs, iaitu proses penyucian jiwa, dan juga riyadah al-nafs, iaitu proses untuk membentuk personality dan melatih jiwa seseorang supaya lebih senang untuk tertarik kepada perkara kebaikan berbanding perkara yang negatif. Jadi, pendakwah dan pembimbing perlulah mempunyai kesabaran dan kemahiran yang tinggi dalam menangani isu ini, iaitu isu pergaulan bebas. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Kairnisa Anis binti Rosli, matrik number 280325. Seterusnya, langkah dari segi rohani iaitu peranan ibu bapa dalam pembentukan sasiah anak-anak. Ibu bapa bertanggungjawab dalam membentuk dan mencorak kepribadian anak-anak. Dengan memberikan asuhan yang positif, ia secara tidak langsung dapat melahirkan keluarga yang harmoni. Ibu bapa yang gagal memainkan peranan sebagai role model kepada anak mereka akan memberikan kesan terhadap tingkah laku negatif terhadap anak remaja tersebut. Komunikasi yang baik antara ibu bapa dan anak remaja dapat mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan serta mewujudkan kasih sayang antara keluarga, dan proses penyelesaian masalah boleh berlaku dengan mudah. Langkah yang terakhir dari segi intelek iaitu peranan sekolah dalam mendidik dan membentuk para pelajar. Program pembimbing rakan sebaya bertujuan untuk menggalakkan rakan sebaya membantu teman mereka yang mempunyai masalah. Cara ini lebih mudah dan lebih berkesan daripada menghimpunkan semua pelajar untuk diberikan bimbingan kaunseling. Seterusnya, kempen seperti pencegahan dadah dan AIDS yang bertujuan untuk mencapai drug-free school and zero involvement di kalangan pelajar harus diadakan. Sistem mentor-mentee juga berperanan dalam melahirkan pelajar yang mengutamakan nilai kemanusiaan serta menghormati harga diri pelajar sebagai individu. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Hui Ting dan nombor matrik saya ialah 277401. Saya akan membuat satu kesimpulan terhadap tajuk kita iaitu isu pergaulan bebas. Isu pergaulan bebas berlaku dengan meluas di negara kita. Pergaulan bebas ini terjadi di setiap lapisan masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Pada usia remaja, mereka sedang mengalami proses pembesaran yang menyebabkan mereka ingin mencuba semua perkara, tidak kira baik atau buruk kesan terhadap perkara tersebut. Punca berlakunya masalah ini adalah daripada penyalahgunaan internet dan media sosial serta pegangan agama yang runtuh. Masyarakat akan lebih bersikap terbuka terhadap jantina yang bertentangan dan seterusnya akan memberi kesan yang buruk seperti kes pembuangan bayi. Oleh yang demikian, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing untuk membendung masalah ini, seperti ibu bapa haruslah bertanggungjawab dalam membentuk sasiah dan peribadi anak-anak mereka. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.